Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Al-Qana'ah, bab yang ke-16, sifat Al-Qana'ah, yakni memadai, mencukupi. Firmanullah Ta'ala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yakni qanaah. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qanaah adalah harta kekayaan yang tidak boleh habis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, jadilah orang yang menghindari yang haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Inginkan bagi orang lain apa yang kau inginkan bagi dirimu sendiri, nescaya engkau menjadi orang yang beriman. Jadilah tetangga yang baik, nescaya engkau akan menjadi seorang muslim. Dan jangan banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati. Dikatakan orang-orang miskin itu mati, kecuali mereka yang dihidupkan Allah dengan kebesaran qanaah. Bishr Al-Hafi menyatakan, qanaah adalah seorang raja yang tinggal hanya dalam hati yang beriman. Abu Sulaiman Darani berpendapat, hubungan qanaah dengan redha adalah seperti hubungan antara maqam wara' dengan zuhud. Qanaah adalah awal redha dan wara' adalah awal zuhud. Dikatakan qanaah adalah sikap tenang dalam menghadapi hilangnya sesuatu yang biasa ada. Abu Bakar Al-Maghari menjelaskan, orang yang cerdas adalah orang yang menangani urusan dunianya dengan qanaah dan tidak bergegas-gegas, tapi menangani urusan akhiratnya dengan penuh kerakusan dan ketergesaan, urusan agamanya dengan ilmu dan mujahadah. Abu Abdullah bin Khafif mengatakan, qanaah adalah meninggalkan keinginan terhadap apa yang telah hilang atau yang tidak dimiliki dan menghindari pergantungan kepada apa yang dimiliki. Dikatakan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Allah akan menganugerahi mereka rezeki yang melimpah. Bahawa yang dimaksudkan di sini adalah qanaah. Muhammad bin Ali At-Tirmizi menegaskan, qanaah adalah kepuasan jiwa atas rezeki yang dijumlahkan kepadanya. Dikatakan qanaah adalah menemukan kecukupan dalam apa yang ada di tangan dan tidak menginginkan apa yang tidak ada di tangan. Wahab menuturkan, kehormatan dan kekayaan berkelana mencari teman. Mereka berjumpa dengan qanaah dan mereka hingga padanya. Mereka hinggap padanya. Dikatakan orang merasa qanaah akan menemukan bubur yang lazat. Dikatakan juga orang yang selalu berpaling pada Tuhan dalam setiap keadaan akan dianugerahi qanaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah ini, Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi memasukkan sejumlah kata-kata, definisi, penjelasan, penerangan tentang qanaah tanpa beliau menjelaskannya, kerana kata-kata ini sebenarnya kalau didalami, kita mendalaminya, kita akan memahaminya dengan baik. Oleh kerana kitab Risalah ini cuba meringkaskan, dalam masa yang sama meletakkan nilai ilmu itu tinggi. Kerana itu kita melihat kepadatan setiap definisi, berpindah satu definisi pada satu definisi, pada suatu penerangan, pada suatu
pentakrifan kepada pentakrifan yang lain, tanpa beliau Al-Imam Qushayri mentakibkan. Kenapa? Kerana cara metod beliau menghimpunkan sebanyak kata-kata ulama dan penafsiran tanpa beliau menghuraikannya supaya tidak menjadi lebih panjang. Dan oleh kerana kita ini diajar, maka menjadi tanggungjawab kepada yang mengajar menjelaskannya untuk menunjukkan kepahamannya dalam sesuatu perkataan. Al-Imam Al-Qushayri dalam bab yang ke-16 ini, iaitu Al-Qana'ah. Bila kita sebut Qana'ah, itu sifat cukup. Cukuplah. Tanpa kita merasa sedih dengan apa yang hilang atau apa yang kita tak dapat. Kita redha. Dengan bahasa lain, kita redha apa yang kita ada. Ya, Qana'ah biasa direlitkan, dikaitkan dengan rezeki. Sifat Qana'ah. Adapun redha lebih dikaitkan dengan sifat takdir, yakni perbuatan ataupun takdir Allah pada kita. Bila kita sebut rezeki yang berada di tangan kita, rezeki yang memang menjadi kesibukan kita setiap hari, dan rezeki yang menjadi pertandingan dan perbezaan antara manusia, bahkan manusia akan merasa lebih tinggi pada yang lain dengan rezeki yang lebih banyak, dan manusia akan menjadi lebih rendah pada yang lain dengan rezeki yang sedikit. Di samping rasa gembira yang berlebihan bagi orang punya rezeki yang banyak, rasa kesedihan yang mendalam bagi yang mendapat rezeki yang sedikit. Jadi bagaimana kita nak menguruskan rezeki kita? Setengah mereka yang jahil berkata, Allah tidak adil kerana membahagikan rezeki secara tidak sama rata. Ada beri banyak, ada beri sikit. Kenapa Allah tak bagi semua banyak? Walau kalau dia belajar basic ekonomi, kalau semua banyak, maka tak akan wujud kitaran ekonomi. Tak akan wujud. Maka manusia tidak akan bermuamalah. Manusia tidak akan berjual beli. Manusia akan tidak ada tolong menolong, bantu membantu, kasih mengasihani, sayang menyayangi. Sebab semua sama. Saya baru nak ajak sahabat saya makan, dia pun dah ada apa yang saya nak ajak. Saya nak belanja dia, dia pun dah ada duit. Dia pun tak perlukan saya pun tak perlukan dia. Tetapi bayangkan dalam kehidupan semua sama, maka tidak akan ada kehidupan sebenarnya. Dan tidak akan ada ujian sebenarnya. Maka ada hikmah yang besar kenapa Allah Ta'ala jadikan ketidaksamaan ini. Tetapi Allah Ta'ala menyamakan kita dalam satu sifat yang mulia yang mendekatkan kita pada Allah. Syukurnya, sabarnya, redanya dan qana'ah. Bila kita sebut qana'ah, minimum untuk kita faham, sebagaimana disebut oleh ulama, qillatu tamannika waridaka bima yakfika, iaitu kita tak berangan banyak, dan redha dengan apa yang mencukupkan kita. Qillatu tamannika waridaka bima yakfika, tak adalah berangan banyak, termenung banyak. Orang nampak depan kita nasi ikan kukus, je, sayur, pucuk ubi celah pucuk ubi, adalah budu sikit, dah cukup. Tak ada pula kita fikir rusa panggang, kita duduk terbayang pula arnab masak steam, terbayang pula ikan siakap, terbayang pula kari kepala ikan jenahat, bla 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 bla. Tidak sampai kita berangan pun benda tu. Apa yang ada sekarang, alhamdulillah, cukup untuk kenyangkan kita, cukup untuk menggembirakan kita, cukup untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur. Kerana itu pengarang kita memulakan dengan firman Allah Ta'ala, iaitu dimulakan dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl, iaitu surah yang ke-16 ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa sahaja yang beramal soleh, lelakinya atau perempuannya, dalam keadaan dia beriman, syaratnya. Kerana nilai amal soleh tidak lengkap kalau orang tu tidak beriman. Benar, orang-orang kafir juga buat amal soleh. Mereka menolong, mereka membantu. Seperti kisah Ibnu Jur'an yang masyhur. Dia buat segala kebaikan, melainkan dia tidak mau beriman pada Allah. Maka dia tidak akan menjadi orang yang mulia. Dia tak akan menjadi ahli syurga. Sebab itu tuan-tuan nilai sebenar iman itu. Maka Allah Ta'ala kata, man amila salihah,
Siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin, lelaki ke, au untha, atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Apa dia punya natijahnya? Falanuhyiyannahu, kami akan hidupkan dia. Walau mereka sudah sedia hidup. Dah hidup dah. Yang ni Allah berikan satu bentuk kehidupan. Tuan-tuan, kita hidup, tapi belum ada kehidupan kita. Kita memang hidup, tapi kita mencari kehidupan yang tenang. Allah menyebut, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Para mufassirin menyatakan kehidupan yang baik itu ialah qanaah. Kita dapat anak berapa orang? 5 orang, cukuplah. Saya sebenarnya nak anak 12 orang, tapi tak dapat. Ini salah bini saya lah ni. Tak nak beranak ramai. Ini salah itu, salah ini. Dah kita dapat 5 orang, 6 orang, alhamdulillah. Yang ni pula dapat pekerjaan macam ni, anak kita dapat bekerja macam ni, maka cukup. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ajar kita satu doa. Biar kita sentiasa qanaah. Yang saya sebut tadi, kebanyakan qanaah ni berkait dengan rezeki. Rezeki kita. Sebab kita dok kalkulit rezeki dengan cara otak kita. Weh, bayar rumah sekian, ni sekian, mana cukup? Ayat tu dah mana cukup? Walau hari masih berjalan, rezeki juga masih berjalan. Tapi kita, kerana kita dah full stop rezeki kita, lalu kita mula rasa tak cukup. Macam mana full stop? Kita dah tengok gaji cuma 700, full stop. Tak ada yang lain. Tak ada dah ni je. Kenapa kamu bodoh tentang urusan rezeki? Rezeki itu bergerak. Sebagaimana takdir sihat dan sakit kamu. Kita tuan-tuan hari ni sihat. Apakah kita nak full stop, saya akan sihat esok, lusa, tulak dan sebagainya? Tidak mungkin. Mungkin esok berubah. Mungkin saya tak sihat esok. Mungkin saya tidak hidup esok. Sama juga rezeki. Jangan letak full stop pada rezeki, lalu kita mula rasa tidak qanaah. Saya gaji 600, isi 500, 1,100, full stop. Seolah tak adalah rezeki lain. Dah saya dah kalkulit mudah, rumah, kereta, memang tak cukup. Memang tak cukup. Akhirnya tuan-tuan dengan mudah kita puasang keburuk pada Allah. Walau hari masih berjalan. Masih bergerak. Rezeki terus dibahagi-bahagikan oleh Allah. Dan kita tidak tahu bahagian kita. Tapi kita dah full stop kan. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ajar kita satu doa. Bagus doa ni kita amalkan. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Di antara doa Nabi SAW ialah Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang engkau rezekikan kepada aku. Dan berkatilah apa yang kau rezekikan ini. Tuan-tuan, di sini datang kalimah, berkatilah apa yang kau berikan, ya Allah. Sebab itu rezeki bukan banyak keberkatannya. Kalau cerita banyak tuan-tuan, orang kaya merompak mencuri lagi. Yang kaya raya rasuah lagi. Maknanya tak cukup. Tak cukup. Mereka masih lagi bersedih kerana mereka tak masuk dalam majalah Forbes sebagai orang yang kaya. Mereka masih bersedih sebab mereka belum boleh beli private jet. Mereka masih bersedih kerana tak boleh beli kereta yang mereka idamkan. Memang dah pakai mewah kereta ni, Camry mewah dah ni. 2.5. Hybrid. Mewah. Tengok Mustang. Mustang pula. Terasa fakirnya duduk sebelah Mustang. Ford GT. 5,000 cc. Tengok sebelah. Ya Allah. Bila aku dapat beli ni? Datang miskin. Ni rumah kita tuan-tuan. Dah mahal dah rumah. Harga 300,000. Duduk kayu SJ. Harga 400,000, 500,000. Tengok jiran sebelah. Rumah dia mahal sikit pada kita. Corner lot. Naiklah 800. Allah. Bila dapat corner lot? Nak corner lot pula. Kalau naik corner lot, barangkali dapat corner lot, dia nak yang lain. Jiwa fakir itu ada. Bagaimana kita nak cukup? Doa ini. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang kau rezekikan dan berkatilah aku. Tuan-tuan, ada kisah yang berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Yang berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Dan kisah itu banyak. Tapi saya nak sebut satu kisah yang berkait dengan kita.
Nabi SAW berkata, Rasulullah cerita ni, tiap hari ni Nabi kata apa? Ma tala'at syamsu yaumi qat illa wa malakani bijambataiha yunadiyani wa yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain ayyuhan nas halummu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha wa ma gharabat syamsu yaumin illa wa bijambataiha malakani yakulani Allahumma ajil limunfiqin khalafan wa ajil limumsikin talafa. Rawahul Hakim. Satu hadis yang menarik bila Nabi SAW menyatakan setiap hari matahari keluar. Setiap hari kan matahari keluar. Setiap hari matahari tak pernah bercuti. Pencing jauh sekali. Jadi ikutlah resam cara kerja matahari. Matahari keluar setiap hari. Dan bila dikeluar di sisi matahari ini ada dua malaikat. Matahari keluar, di sisi matahari ini ada dua malaikat. Dan supaya tuan-tuan lebih jelas, sebenarnya setiap makhluk Allah ada malaikat yang kawal. Ada malaikat di sisinya termasuk kita. Termasuk syaitan. Syaitan pun ada malaikat di sisinya. Termasuk orang kafir. Semua ada. Malaikat di sisi matahari itu dan mereka berseru. Mereka buat announcement. Maknanya kuatlah announcement. Wa yusmi'ani ahlal ard. Dan semua penduduk bumi dengar. Burung, gunung ganang, lautan, sungai, denai, lembah, semualah flora dan fauna. Habis semua makhluk Allah. Illa thaqalain. Malaikat manusia dan jin tak dengar. Apa tak dengar? Manusia kalau tak dengar macam mana nak dapat kemuliaan? Dia tahu. Kita tak dengar tak apa, tapi kita tahu. Kita tahu. Rasulullah beritahu. Mendengarkan seluruh penduduk bumi melainkan manusia dan jin. Lalu malaikat ni kata apa? Wahai manusia, ayyuhan nas, halummu ila rabbikum. Wahai manusia, bersegeralah kamu pada Tuhan kamu. Bersegeralah kamu pada Tuhan kamu. Yang ni ta'alah perintah Allah. Ni hari bermula terbit matahari. Cepat. Untuk taat pada Allah. Agenda kita hari ni tuan-tuan mentaati Allah. Makan, minum, ziarah kita, kerja kita. Semuanya atas agenda utama mentaati Allah. Fa'innama, kata malaikat. Ini nak cerita bab qanaah. Sesungguhnya apa yang sedikit. Wakafa, tapi cukup. Cukup. Sedikit dan cukup yang boleh mengingatkan kamu pada Allah lebih baik daripada banyak tapi melalaikan kamu. Dengar malaikat kata, rezeki ni tuan-tuan tak apalah sikit asalkan kita ingat Allah. Ingat Allah tu mahanya. Rezeki ni alat untuk ingat Allah. Alat. Umpama kita sebut cangkul lah. Biarlah pakai cangkul pun. Tapi dapat emasnya banyak. Daripada pakai mesin tapi emas dapat seketul je. Rezeki tu alat. Alat untuk apa? Mencari keuntungan taat pada Allah. Kata malaikat, sesungguhnya walau rezeki sedikit tapi kamu cukup, khairun, lebih baik, mimma kathur, daripada rezeki banyak, wa alha, tapi melalaikan kamu. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, wa ma gharabat syamsu yaumin qattu, wa ma gharabat syamsu yaumin illa wa bijambataiha malakani. Dan tidaklah tenggelam matahari. Tadi matahari keluar. Bila matahari keluar, malaikat kata apa? Hei manusia, taatlah pada Allah. Rezeki yang sikit tapi cukup. Lebih baik dari banyak tapi melalaikan kamu dari ingat Allah. Sampai tak semayang subuh. Sampai tak semayang zuhur. Sampai tak semayang asar. Sampai tak semayang maghrib. Sampai tak semayang isyak. Duk cerita rezeki banyak. Melalaikan. Dan bila mana tenggelam pula matahari, malaikat pula kata, dua malaikat lagi kata. Kata apa? Ya Allah, Allahumma ajil limunfikin khalafa. Ya Allah,
Hari ini siapa pun yang membelanjakan hartanya pada jalanmu, engkau ganti cepat-cepat. Ajil, cepat-cepat dapat. Ya Allah, kata malaikat lagi, wa'ajil limumsikin talafa. Hari ini siapa pun yang kedekut bagi membelanjakan harta pada jalan Allah, segerakan kemusnahan hartanya. Ya Allah. Tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya kita ni cari duit, impung duit, simpan duit, rancang duit. Tuan-tuan tahu tak, ada malaikat doa biar duit kita subur, dan ada seorang lagi malaikat yang doa biar kita bankrupt. Yang doa biar duit kita subur kalau tuan-tuan harta kita belanjakan pada jalan Allah. Yang doa biar harta kita habis licin, malaikat yang melihat kita kedekut untuk melakukan, membelanjakan pada jalan Allah. Sebab tu tuan-tuan, rezeki ni nak subur, jangan duk fikir masuk saham sahaja. Jangan fikir masuk pelaburan sahaja. Jangan fikir jangan menyimpan di bank-bank yang menawarkan hibah yang tinggi sahaja. Itu sebahagian. Tapi sedar atau tak sedar kita, ada malaikat yang doa. Kerana itu kita buat macam yang Nabi SAW ajar. Saya dapat hari ni, saya berniaga, dapat untung RM200 atau RM300 untung. Untung bersih. Tolak modal, tolak itu, tolak ini, RM300 hari ni. Oh, dah darat sebulan RM9,000. RM300 tuan-tuan, saya nak keluar sikit lah. 10%. RM30 untuk saya sedekahkan. Atau saya nak keluar 1/3 RM100. Masya Allah, lagi hebat. Atau saya nak keluar 1/6. 1/6 RM50. RM200.5 dia saya nak ambil. Masya Allah, orang macam ni. Dia sedang melakukan pelaburan yang menyuburkan hartanya, yang menjadikan dia berhak mendapat package doa malaikat. Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengar ada seorang doa mustajab, tuan-tuan nak bayar untuk dia. Bayar Ustaz, saya bagi duit biar dia doa untuk saya. Dia dapat projek, biar dapat sekian. Ni kita kenal doa mustajab. Kita kata Ustaz, doa untuk saya Ustaz, saya nak tengah bidar projek Ustaz. Satu boleh saya doakan, ya Allah, dia doa, dia angkat tangan depan kita. Salah seorang guru kami, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pombeng, bila kami minta doa, dia akan doa sekarang juga. Dia tak ada macam setengah kita doa lah Ustaz, okeylah nanti Ustaz doa. Dia tak ada sekarang, dia angkat tangan, dia doa. Oh, terharu kita. Dia doa terus. Maka tuan-tuan, seorang yang mustajab doa terus doakan untuk kita. Ya Allah, kita pun cuma amat berterima kasih, ambil lah, bagilah RM100-200. Bukan dia nak kita bagi ni kerana apa? Seronok kita. Kita kan bila seronok, automatik tangan ni cepat nak ulur keluarkan duit. Macam tu. Bila seronok je. Bila tengah gembira je, kita cenderung tak untuk belanja duit tu. Tu setengah mereka belanjakan untuk berpesta, minum-minum. Sebab mereka tengah rasa gembira, mereka keluarkan duit. Orang beriman, keluarkan pada ketaatan. Jadi tuan-tuan, ni malaikat doa, setiap hari malaikat doa. Ya Allah, segerakan pembalasan orang yang membelanjakan harta pada jalanmu. Ya Allah, segerakan kemusnahan orang yang kedekut. Sebab itu tuan-tuan, mulakan hari kita dengan sedekah. Mulakan. Walaupun tak banyak, masuklah RM1, RM2. Zaman sekarang zaman online banking, senang. Sebelum kita buat apa-apa, online dulu RM5. Online dulu RM10. RM1, tak apa, nak jadikan satu amalan. Macam kita kan amalan kita bangun-bangun pagi, amalan pertama apa? Kencing. Tak pernah miss kencing, Sat. Memang bangun kencing. Dia auto. Atau amalan dia bangun pagi-pagi minum air suam. Memang tak pernah miss lah. Minum air suam. Tak ada dicari. Kalau benda dunia kita boleh jadikan rutin. Saya start pagi-pagi, mesti saya berak dulu. Sebab tu saya kalau ustaz nak ajak saya keluar, lewat sikit lah. Sebab pukul 7, 7.30 tu memang waktu saya qada hajat. Rutin tak boleh ubah ke? Tak boleh ustaz. Ini memang sejak dulu praktik. Saya ni mesti sarapan. Macam mana pun kena sarapan. Tak boleh tak sarapan. Memang rutin saya, telur separuh masak, madu, campur kicap. Begitu mereka ada rutin duniawi. Tuan-tuan, kita ada tak rutin ukhrawi?
Ada saat rutin khurawi, bangun baca doa. Itu rutin saya. Bagus. Saya bangun saat saya berwuduk, salat sunat 2 rakaat. Bagus. Tapi kita tuan ada hal akhirat, kita sentiasa menambahkan lagi rutin-rutin kebiasaan kita. Oh, mulakan apa? Mulakan baca Quran. Dah bagus. Saya mulakan dengan menuntut ilmu. Bagus. Mulakan dengan sedekah. Bagus. Saya mulakan dengan telefon mak saya. Saya bangun pagi-pagi telefon mak saya, minta redha dia, minta doa dia. Saya start bangun pagi-pagi, saya akan mesej ke ustaz-ustaz saya. Ustaz, doakan saya untuk hari ni Ustaz. Biar hari ni hari yang baik, hari cemerlang, hari yang gemilang saya. Saya sentiasa rutin saya mesej ulama-ulama. Minta doa, minta nasihat, minta wasiat. Tetap binalah rutin akhirat setiap hari. Dan setiap kali kita dah ada, maka kita tambah lagi. Kerana kita tidak tahu mana satu yang akan beri manfaat pada kita sebenar-benarnya. Itu cerita malaikat yang keluar. Lalu pengarang kita tuan-tuan memulakan dengan hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan al-qana'atu malun la yafna. Qana'ahlah kekayaan yang tak habis-habis. Harta tuan-tuan nampak sikit, di situlah maksud habis. Dah ada banyak, dah ada 300,000 dalam bank, 400,000. Macam sikit tak cukup ni. Nak beli rumah sebiji pun tak dapat. Lihat tengok. Bila harta, sebab kita nampak limit dia. Ada 1 juta dalam bank, tapi 1 juta ni, kalau bayar tu bayar ni habis. Belum cerita orang kalau minta pula. Kita sentiasa letak suatu kesudahan bagi harta. Sebab itu bila orang minta lebih-lebih, kita kata dah habis. Dah habis ke? Peruntukannya dah habis. Kita minta dengan YB, boleh kata habis. YB. Minta dengan menteri, menteri kata dah habis. Saya ingat dulu bila zaman-zaman kita budak sekolah, buat lawatan satu Malaysia. Saya pun hantarlah surat. Orang ajar saya hantar surat kepada kilang, pada menteri-menteri waktu tu lah, menteri waktu tu. 80 keping surat hantar. Semua menteri. Daripada Perdana Menteri waktu tu hantar surat. Saya kira menteri perusahaan utama, menteri semua ni. Nama menteri hantar surat. Mintalah peruntukan kita budak-budak sekolah nak raung Malaysia. Bukan kita mampu, tapi nak raung juga, nak dapat ilmu itu dan ini. Salah seorang menteri itu jawab surat. Peruntukan dah habis. Peruntukan dah habis. Kita ingat dia pakai miskin ke apa, rupanya peruntukan dah habis. Seorang lagi menteri. Menteri itu kasih RM50. Ni budak sekolah bukan boleh duit banyak ni. RM50. Ada seorang lagi menteri. Dia kata dia akan belanja makan di Medan Marah. Sebab dia masa tu menteri bahagian jaga marah. Dia kata okey, kita akan belanja awak dekat Medan Marah. Yang menteri ni pula. Ni zaman budak-budak dah main surat dengan menteri. Minta peruntukan. Sebab ni geng-geng senior yang ajar ni cara nak raung Malaysia. Jadi tuan-tuan kita lihat ada orang kata peruntukan dah habis. Maknanya tuan-tuan, kalau menteri yang gaji banyak tu, dia boleh kata habis duit dia. Sebab apa? Kalau kita letak nilai pada harta berapa juta pun memang kita akan takut habis. Tapi bila sebut qanaahnya dia tak habis. Malun la yafna, harta yang tak habis-habis. Maka inilah kelebihan qanaah. Dan Rasulullah SAW sebut, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkuran nas, wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'mina, wa ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima, wa aqilladh dhahik fa inna kasratadh dhahik tumitul qalba. Maksudnya, jadilah kamu orang wara', maka kamu menjadi orang yang paling abid kuat ibadat. Jadilah kamu orang yang qanaah, kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur pada Allah. Hendaklah kamu menyintai manusia apa yang kamu cintakan untuk diri kamu, maka kamu sebenar-benar orang beriman. Dan berlaku baiklah kepada jiran kamu, maka kamu sebenarnya orang Islam. Kurangkan ketawa kerana kebanyakan, kerana banyak ketawa itu mematikan hati. Banyak ketawa matilah hati kita. Bukan dikatakan orang miskin itu semuanya mati, kecuali orang yang dihidupkan oleh Allah dengan qanaah. Tuan-tuan, kalau kita sebut manusia bila miskin jadi kata apa? Dah habis dah aku, mati dah aku. Bulan ni gaji potong, mati aku. Alah tak cukup duit bulan ni, anak nak daftar itu, mati dah aku. Setiap kali kita tuan-tuan bila sebut duit kurang, kita pun dengan cenderung kata mati aku. Mati dah aku. Kenapa mati ni? Kena tipu.
Matilah aku. Kena tipu sikit bukan banyak. Maka kata ulama, manusia ni bila fakir je, mati semua. Rasa binasa. Manakala orang qanaah dia tak akan rasa dia binasa. Kita tuan-tuan, kalau duit kita kurang, kita akan rasa macam cepat mati. Habislah aku. Kenapa pula abang habis-habis? Abang dah dibuang kerja, habis dah abang. Macam mana nak bayar kereta, macam mana nak bayar rumah? Jadi macam mana? Abang nak terjun kondominium, terjun. Mati ya senang. Tuan-tuan, manusia bila tak ada harta, tuan-tuan akan tengok ramai cenderung untuk berkata mereka sudah musnah. Bukan cenderung mereka untuk bunuh diri. Tetapi orang qanaah, dengan bagaimanapun bentuk ujian kemiskinannya, dia tak akan mati. Dia sentiasa bersemangat untuk hidup. Dia tenang dengan kehidupannya sebab qanaah itu yang menjadi kekuatannya. Sebab itu tuan-tuan, kekuatan kita bukan pada harta. Ada orang kata, saya kuat kerana harta banyak. Bukan. Kekuatan itu pada qanaah. Saya jadi kuat bukan kerana harta saya berbilion di belakang saya. Tapi qanaah bersama dengan saya. Maka saya rasa kuat. Orang yang harta juta pun tuan-tuan, dia tak kuat. Bayangkan dengan ujian sikit Allah bagi, dia dah rasa habis ni aku. Habis. Tapi orang yang qanaah tuan-tuan, bagaimana dia mampu bersabar, bagaimana dia tetap mampu redha, mampu bersyukur dengan apa pun yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebab itu kata Bishr, qanaah ialah raja yang bertakhta di hati seseorang. Nak kenal raja sebenar, orang yang ada qanaah. Tapi orang yang cuma kita katakan nampak macam ada segala kuasa tapi tidak qanaah, dia tidak mampu tidur malam, dia tak mampu tenang dengan kehidupannya. Maka ini tuan-tuan mukaddimah kepada qanaah. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang qanaah dan definisi yang banyak yang disebut oleh para alim ulama. Semuanya masya-Allah ilmu, hikmah, mutiara. Mudah-mudahan walaupun saya baca banyak, tapi huraian sebahagian insya-Allah kita ulang baca apa yang kita belum hurai. Moga-moga kita benar-benar faham apa yang dimaksudkan dalam kalam ulama ini, dan supaya kita dapat mencapai ketakwaan dan qanaah yang pokok asasnya ialah doalah pada Allah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Ya Allah, jadikan aku sentiasa qanaah dengan apa yang kau rezekikan pada aku, dan berkatilah apa yang kau berikan pada aku. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.